Daud, semalam aku pergi My Town. Aku tengok ramai gila perempuan beli barang. Kau rasa diorang tu materialistik ke? Aku rasa lelaki lagi materialistik. Daud, betul lah kata Zarin tu. Perempuan lagi materialistik. Sekejap, aku pening. Aku tak tahu mana satu yang betul ni. Okay, senang cerita, kita debat, okay? Okay, Fik? Okey je. Okay? Okey, sekarang. Okay, sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersama dalam rancangan yang digemari Qalqalah. Ini merupakan episod pertama dalam program ini dan kita percaya ini bukan sekadar topik, bahkan diharapkan dapat membuka minda dan mencetuskan konspirasi bagi umat Islam dan sesiapa sahaja yang menonton di rumah. Pada hari ini kita akan bincangkan satu topik yang begitu panas, iaitu lelaki versus wanita. Siapakah lebih materialistik? Dan baik, di studio kita bersama seorang hamba Allah yang sangat handsome lagi bergaya ini, iaitu kita bersama yang berbahagia Datuk Dr. Afiq Haziq Zikri. Ya, Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam Tuan Haji. Ya, sihat? Sihat Tuan Haji. Alhamdulillah. Ya. Dan juga di sebelah kiri saya iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Daud Abdul Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tuan Haji. Ya, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Bagaimana dengan Tuan Haji? Saya hampir sihat. Alhamdulillah. Masih, Alhamdulillah. Baik, tidak lupa juga kepada saudara anak muda kita, iaitu kru taktikal kita yang sungguh hebat, iaitu Muhammad Arif bin Sataruddin. Ya, seorang yang berjiwa bangsa. Baik, kita kembali kepada topik kita pada hari ini, iaitu materialistik. Dan jika kita lihat semula tanpa kita sedar, diri kita sebenarnya ada sifat materialistik itu yang tersendiri. Cuba kita lihat kat baju kita, jam tangan kita, kasut kita, seluar kita. Semuanya ada melambangkan ciri-ciri materialistik. Tetapi ianya masih boleh dikawal dan tidak terlalu obses, sehingga membeli benda-benda yang tidak penting dan akhirnya mengakibatkan pembaziran. Pembaziran amatlah perlu kita elakkan, kerana Allah SWT pernah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 27. Innal mubazzirina kanu ikhwana asyayatin wa kana asyaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang yang membazir itu adalah saudara-saudara syaitan, sedangkan syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhan. Materialistik. Seperti yang Tuan Haji katakan tadi, materialistik adalah sifat seperti ada penyakit dalam dirinya yang mementingkan kebendaan. Jadi, persoalannya, siapa lebih materialistik? Pada pendapat saya, Tuan Haji, Ustaz Daud, Ya. wanita lebih materialistik. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan seseorang wanita itu mempunyai 9 nafsu, 1 akal. Manakala lelaki pula mempunyai 9 akal, 1 nafsu. Dan kita juga tahu wanita ini sangat suka bershopping. Jika kita lihat di shopping mall, di mana-mana saja kedai membeli belah, kebanyakannya adalah wanita. Betul tak? Betul, tepat sekali. Jadi sifat materialistik yang ada dalam diri wanita ini boleh diklasifikasikan sebagai shopaholic. Dengan izin, Ya. Itu saja ya. itu saja. Itu saja Datuk. Itulah saja penjelasan daripada doktor kita yang sungguh bijaksana. Kini saya nak
mendengar pula. Yalah, bila kita mendengar sesuatu, tak semestinya kita dengar pada satu pandangan saja. Kita mesti mendengar pada kedua-duanya. Kini saya ingin mengajukan pula soalan yang tadi kepada Al-Fadhil Ustaz kita, Ustaz Daud kita. Ya, dan meminta pandangan beliau. Seperti yang mana doktor sebentar tadi. Okey, dipersilakan Ustaz. Terima kasih Tuan Haji. Ya. Yang berbahagia Profesor Afiq, sahabat indikator, kru taktikal dan penonton yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Apa yang saya lihat, itu yang saya kaji. Apa yang saya kaji, itu yang saya tulis. Apa yang saya tulis, itu yang saya sampaikan. Materialistik bukanlah satu terma yang hanya boleh menggambarkan sikap golongan wanita. Lelaki pun ada yang bersikap materialistik. Percaya atau tidak, lelaki zaman kini ataupun generasi muda zaman kini lebih terarah untuk membeli barangan yang mahal, terutamanya seperti gadget, dan ada yang setengah daripada mereka akan lebih memfokuskan kepada make up kenderaan dengan izin. Lihat, barangan ini mahal. Hal utama yang menjadi punca kenapa mereka lebih cenderung untuk membeli barangan mahal sebegini adalah kerana ia memberikan kepuasan berbanding penjagaan diri mereka sendiri. Bak kata orang, setengah orang, lebih mahal, lebih baik. Tepat saja. Lelaki materialistik seterusnya adalah golongan yang sudah pun berumah tangga. Siapa dia? Iaitu golongan suami yang suka mempergunakan isteri sebagai tempat untuk mengaut keuntungan dan juga hanya memuaskan nafsu semata-mata. Memang benar dan benar sekali apa yang telah pun dibicarakan oleh Profesor Afiq sebentar tadi, yang mana wanita mempunyai 9 nafsu, 1 akal. Namun pada hakikatnya 9 nafsu itu memang ternyata mampu mengawal 1 akal yang ada. Tetapi lelaki mempunyai 9 akal, 1 nafsu. Pada hakikatnya 1 nafsu itu mampu mengawal 9 akal yang diperoleh. Bagi konteks harta pula, lelaki yang bersikap materialistik ini yang mengaut keuntungan wanita semata-mata, iaitu isteri yang hanya bergoyang kaki, bersandar menonton TV ataupun televisyen dengan izin, hanya menunggu wang isteri. Sepatutnya dalam agama maupun fitrah mewajibkan si suami keluar rumah mencari nafkah dari pagi walaupun hingga ke tengah malam sekalipun. Itu memang sudah pun terbukti dalam Al-Quran. Tetapi kini terbalik, malahan wanita yang dilihat lebih untuk mencari nafkah berbanding suami. Adakah lelaki sebegini layak dipanggil sebagai seorang suami yang fitrahnya mencari nafkah untuk keluarga? Kalau sudah begini, lelaki tersebut selayaknya digelar sebagai seorang lelaki yang dayus, suami yang dayus, seorang lelaki yang bermalas. Buaya darat malahan lebih teruk biawak hidup. Okey. Terima kasih kepada pandangan Ustaz. Ya. Kini kita telah mendengar penjelasan daripada kedua-dua panel kita pada hari ini. Kini saya benar-benar apa lagi? Kita berehat sebentar.
bersama iklan dah, takkan bersama Kala-Kala. Okey, kita jumpa selepas ini dalam Kala-Kala. Kelas terbanding koperasi KBBK. Plus One, hanya yang terbaik. Oh yeah. Kita kembali semula dalam program Kala-Kala. Okey, setelah mendengar daripada hujah daripada kedua-dua panel sebentar tadi. Okey, kini saya akan serahkan kepada pakar analisis kita yang berada nun jauh di sana, iaitu sahabat lama saya, iaitu Syekh Abdullah bin Muhammad Ali. Okey, dipersilakan untuk memberikan analisis keseluruhan bagi topik kita pada hari ini, lelaki versus wanita. Siapakah berstatistik? Bismillah, alhamdulillah. Terima kasih kepada Tuan Haji yang berada di Pusat Pendidikan Kala-Kala di Shah Alam. Okey, semalam dia dah call saya. Hari ini kita jumpa di Kala-Kala pula ya. Allahu Akbar, kecil dunia. Okey, setelah meneliti hujah-hujah daripada panel-panel yang arif di Pusat Pendidikan, jawapan bagi persoalan lelaki atau wanita yang mana lebih materialistik. Okey, jawapan di sini adalah seimbang. Macam tu. Dan jawapan di sini adalah seimbang. Kerana apa? Hal ini kerana di sini kita tengok wanita dulu wanita. Di mana misal kata kalau dia beli barang, kebiasaannya wanita akan beli barang dalam kuantiti yang banyak, tetapi nilainya adalah sedikit. Lelaki pula, dia membeli barang, kuantiti dia memang sedikit, tetapi juga nilai dia jauh, tinggi, mahal. Okey, saya beri contoh di sini lelaki, seperti contoh motor Waisuku. Rim motor itu saja dah berharga 6,000. Kalau 6,000 bagi saya, oh ya Allah, saya bayar duit JPTN. Banyak sangat. Okey. Di sini saya ingin petik dalam kitab Bible. Ecclesiastes. Brother, sister, look at me, hear me, right? In chapter 15, number 9. That's a number, right? Okey, di sini di mana dikatakan siapa yang mencintai wang, dia tidak akan pernah puas. Siapa yang mencintai kekayaan, dia juga tidak akan memiliki kepuasan. Kerana apa? Itu adalah perkara yang sia-sia saja. Sia-sia. Jadi di sini kita tak meletakkan lelaki atau perempuan yang mana lebih realistik, kerana dianya seimbang. Jadi langkah macam mana kita nak mencegah daripada diri kita untuk menjadi macam tu. Jadi macam tu. Cara senang saja. Dia terletak pada hanya satu perkataan. Nak tahu apa? Syukur. Kalau syukur, sifat syukur berada dalam hati kita, berada di dalam jiwa kita, insya-Allah semuanya akan menjadi cukup. Semuanya akan menjadi sempurna. Kita jangan pernah melihat apa yang orang ada, tetapi kita melihat apa yang kita ada, orang lain tak ada. Itu patutnya kita bersyukur. Syukur dan terus bersyukur. Okey, itu saja daripada saya. InsyaAllah kita akan kembali kepada pusat pendidikan di Kala-Kala. InsyaAllah. Oh ya juga, mau kita beramai. Okey, terima kasih kepada pakar analisis kita yang berada jauh di sana. Okey, setelah apa yang dapat dengarkan pada keseluruhan sebentar tadi, maka sampai di sini sajalah kita, ya. Jodoh kita sampai di sini saja, ya. Okey, terima kasih kepada Dr. Afiq Haziq Zikri kerana sudi hadir ke program Kala-Kala. Ya, terima kasih. Sama Tuan Haji, sama Ustaz Daud, tuan dan perempuan. Terima kasih juga kepada Al-Fadhil Ustaz Daud Rahman, ya, hujah-hujah yang sungguh panas, ya. Terima kasih. Ya.
Moga kita nanti dapat berjumpa lagi ya. Dan juga terima kasih ucapkan kepada kru taktikal kita yang sungguh handsome. Dan saya rasa sampai di sini sahaja segmen kita pada hari ini. Kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Kala-kala.